各位弟兄姐妹，大家平安。Salam sejahtera, saudara-saudari sekalian. 非常高兴能够跟大家一起敬拜上帝，思想主的话语。 Senang sekali kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. 求神恩待我们这一段的时间。 Kiranya Tuhan memberkati waktu kita saat ini. 让我们先一起来祷告。 Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. 亲爱的天父，我们的心感谢你， Allah Bapa kami yang ada di surga, hati kami penuh dengan rasa syukur. 因为你常与我们同在， Karena Engkau terus menyertai kami. 你引领我们来到你的面前敬拜你。 Engkau memimpin kami datang ke hadapan-Mu untuk beribadah kepadamu. 求你对我们每一个人说话， Kami mohon Engkau berbicara kepada setiap kami. 求圣灵在我们每一个人的心中工作， Kiranya Allah Roh Kudus berkarya di dalam hati setiap kami 也是引导我们进入你的真理。 dan memimpin kami di dalam kebenaran-Mu. 洁净你两位卑微的仆人， Tuhan tolong sucikan kedua hamba-Mu yang rendah ini. 让他们能够把你的心意传达得清楚。 Kiranya mereka dapat menyampaikan maksud hati-Mu kepada kami semua. 求你垂听我们祷告， Kiranya Engkau mendengar doa kami 奉 Tuhan. 了耶稣基督圣名求， Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 今天我们要思想的题目就是悔改的呼召。 Tema kita pada pagi hari ini adalah a call for repentance, panggilan pertobatan. 我们来看经文在路加福音第13章， Firman Tuhan ada di Lukas pasal 13. 我们看第1节到第9节。 Kita akan membacanya dari ayat 1 sampai ayat 9. 我念到第5节，然后一分姐妹用印尼文念到第9节。 Ayat 1 sampai 5 dalam bahasa Indonesia, kemudian ayat 6 sampai 9 dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu, kemudian ayat ke-6 sampai 9 dalam bahasa Indonesia. 圣经这样告诉我们，路加福音第13章从第1节开始，正当那时，有人将比拉多使加利利人的血掺杂在他们祭物中的事告诉耶稣。耶稣说：“你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪，所以受这害吗？我告诉你们，不是。你们若不悔改，都要如此灭亡。从前希罗亚楼倒塌了，压死18个人。你们以为那些人比一切住在耶路撒冷的人更有罪吗？我告诉你们，不是。你们若不悔改，都要如此灭亡。” Kita lanjut ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." 我们都听到此。 Sekian dulu pembacaan firman Tuhan. 各位弟兄姐妹，圣经很清楚告诉我们， Saudara, Alkitab dengan jelas memberitahukan kepada kita, 主耶稣来到这个世界， Tuhan Yesus datang ke dunia ini 是要给我们一条新的生命。 adalah untuk memberikan kepada kita hidup yang baru. 这个新的生命就是与神和睦和好的生命。 Hidup yang baru ini adalah hidup yang berdamai dengan Tuhan. 以前我们远离上帝， Dulu kita menjauh dari Tuhan. 圣经说我们是上帝的敌人， Alkitab mencatat bahwa kita adalah musuh Allah. 我们要受到上帝的刑罚。 Kita harus mendapatkan hukuman dari Allah. 但是耶稣把我们带回到上帝的恩典里面， Tetapi Tuhan Yesus telah membawa kita kembali kepada anugerah-Nya. 与上帝和好，
berdamai dengan Tuhan, 而且可以享受一个丰盛的生命。 dan dapat menikmati hidup yang berkelimpahan. 耶稣来到这个世界， Yesus datang ke dunia ini 要把我们这个上帝在我们身上的形象，再把它恢复过来。 dengan tujuan mau memulihkan gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. 当我们看创世纪的时候， 当我们看创世纪的时候， Pada saat kita membaca kitab Kejadian, 上帝创人是按照他形象创出来的， Allah, Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. 所以我们这个人有上帝这种的圣洁荣耀的性格在里面。 Jadi manusia memiliki karakter kudus, karakter mulia yang dimiliki oleh Allah. 但是因为罪的问题，这一些荣耀的形象已经看不见了。 Tetapi karena dosa, maka kemuliaan, kekudusan ini tidak lagi terlihat. 耶稣要把我们带回这个真实的真相，让我们活出上帝的荣耀来。 Yesus mau mengembalikan, memulihkan keagungan kemuliaan ini pada diri kita supaya kita dapat menghidupkannya kembali. 耶稣来到这个世界， Yesus datang ke dunia ini. 要改造我们的心思意念， Tujuannya adalah untuk mengubah hati dan pikiran kita 让我们的行为言语能够讲出这个真理，活在上帝的这个荣耀的道路里面。 supaya tutur kata, tindak tanduk kita dapat hidup di dalam kemuliaan Tuhan. 耶稣来到这个世界， Yesus datang ke dunia ini 要改造我们的性格， mau merubah karakter kita 让我们能够更像耶稣。 supaya kita semakin serupa dengan 所以 Kristus. 当耶稣来到这个世界的时候， Oleh sebab itu, ketika Yesus datang, 他带给我们那么重大重要的礼物， Dia membawa hadiah yang begitu berharga, 就是这条新的生命， yaitu hidup yang baru, 让我们能够活在神的恩典里面， sehingga kita dapat hidup di dalam 让 anugerah-Nya, 我们一天比一天能够更像我们的主耶稣。 supaya sehari demi sehari semakin serupa dengan Kristus. 为了要得着这个新的生命， Untuk mendapatkan hidup yang baru 有 ini, 一个很重要的关键， ada satu kunci yang sangat 就 penting, 是我们要愿意悔改。 yaitu kita harus punya kemauan untuk bertobat. 悔改是什么意思呢？ Apa artinya pertobatan? 是一个很愿意改变的心， Yaitu sebuah hati yang mau berubah, 也是愿意被上帝所改变， yaitu mau dirubah oleh Tuhan, 让我们能够一天比一天过得更好，而且更像上帝。 supaya sehari demi sehari kita semakin serupa dengan Tuhan. 当我们觉得无能无力的时候， Pada saat kita merasa tidak berdaya, 我们要靠上帝， kita bersandar kepada Tuhan. 上帝给我们力量， Tuhan memberi kekuatan kepada 让我们 kita 有能力来改造、改善我们这个人。 supaya kita dapat merubah, memperbaiki hidup kita. 这个是一颗悔改的心。 Inilah yang disebut sebagai hati yang bertobat. 当我们看圣经的时候， Pada saat kita membaca Alkitab, 圣经告诉我们有两种的悔改。 Alkitab mencatat ada dua macam pertobatan. 第一个就是救恩的悔改。 Yang satu adalah pertobatan untuk keselamatan. 当我们见到耶稣的时候， Pada saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, 我们愿意接受他做我们的救主， kita bersedia menerima Dia sebagai juru selamat kita. 我们敞开我们的心思， Kita membuka hati kita, 让主接近我们， membiarkan, mengizinkan Tuhan untuk menguduskan kita, 让上帝改变我们。 supaya Tuhan merubah kita. 这个是一个得救或者救恩的悔改。 Inilah yang disebut sebagai pertobatan keselamatan. 所以保罗在哥林多后书第5章第17节，他这样说： Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, Paulus mengatakan, 在基督里面，我们都是新造的人， di dalam Kristus kita adalah manusia baru. 旧事已过，都变成新的了。 Yang lalu sudah berlalu, segala sesuatu telah menjadi baru. 这个也是保罗他个人的经历。 Ini merupakan pengalaman pribadi dari Rasul Paulus. 当保罗第一次见到耶稣的时候， Pada saat Paulus pertama kali bertemu dengan Yesus, 耶稣改变他的生命。 Yesus merubah hidupnya. 以前他的心里充满恨恶，要逼迫基督徒。 Dulu hatinya penuh dengan kebencian, dia mau menyiksa orang-orang Kristen. 但是现在有上帝的爱所充满他， Tetapi saat ini hati kasih Kristus, kasih Allah telah memenuhi dia. 他愿意服侍很多的人， Dia mau melayani banyak orang 因为他见到了耶稣。
karena dia telah berjumpa pribadi dengan 耶稣 Yesus. 改变他的生命。 Yesus telah merubah hidupnya. 第二种的悔改， Pertobatan yang kedua 就是在我们生活中里面的悔改。 yaitu pertobatan kehidupan. 今天我们成为基督徒， Hari ini kita menjadi orang Kristen. 上帝已经拯救了我们， Tuhan telah menyelamatkan kita, 但是我们还不是完全的人， tetapi kita masih belum sempurna. 我们还有很多的软弱， Kita masih banyak kelemahan. 我们还常常落在罪恶里面。 Kita masih sering terjerumus di dalam 而 dosa. 且有一些人说，我们常常落在我们喜爱的罪里面。 Bahkan ada orang mengatakan bahwa kita sering terjerumus di dalam dosa-dosa yang 我 kita 们知道 sukai. 我们知道这个不好， Kita sadar ini tidak baik, 但是我们还是重复这样做。 tetapi kita mengulang-ulanginya 好 lagi. 像保罗在罗马书第7章那边说 Seperti Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 7. 我愿意做的我不能够做， Apa yang aku ingin lakukan, aku tidak 但 melakukannya. 是我不愿意做的我反而做出来。 Tetapi apa yang aku tidak mau melakukan, 这 justru 个 aku 是 melakukannya. 有一个罪力在我的心中， Nah, itu ada satu kekuatan dosa di dalam diriku. 我们需要上帝的恩典， Kita perlu anugerah Tuhan. 我们愿意来到主的面前， Mari kita datang ke hadapan 求 Tuhan, 主洁净我们， memohon Tuhan sucikan kita, 改变我们， rubah kita, 让每一天我们克服我们的问题，克服我们的罪过。 supaya setiap hari kita dapat mengatasi masalah kita, kita dapat mengatasi dosa kita. 这个是所谓每一天的悔改。 Ini disebut sebagai pertobatan sehari-hari, setiap hari. 我非常的相信， Saya sangat percaya 上帝很愿意我们明白这个悔改的道理， Tuhan ingin sekali kita mengerti makna dari pertobatan. 不是单单了解这个悔改的道理而已， Bukan hanya memahami makna dari pertobatan, 但是我们也是遵行把这个悔改的道理活出来。 tetapi kita menghidupkannya. Apa yang sudah kita mengerti, kita hidupkan. 因为这个是一个我们属灵道路里面很重要一种的原则。 Karena ini merupakan sebuah prinsip penting di dalam perjalanan kerohanian kita. 当我们能够把这个悔改的道理活在我们的生命里面， Pada saat kita dapat menghidupkan prinsip pertobatan ini di dalam kehidupan 我 kita, 们才有办法成长， kita baru sanggup bertumbuh 而且与上帝同行， dan berjalan bersama Tuhan. 活出这个生命福音的果子来。 Dan kita dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. 今天我们从路加福音第13章来学习2件很重要的事情。 Dari Injil Lukas pasal 13 kita belajar 2 hal penting. 第一件， Yang pertama, 是否我们已经离开了那一些缠绕我们的罪恶吗？ apakah kita sudah meninggalkan dosa yang selama ini membelenggu kita? 就是写在路加福音第13章第1到第5节那边。 Dan ini ada di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 5. 悔改是常常从我们觉悟了解我们真的在罪恶的捆绑中开始的。 Pertobatan selalu dimulai dari kesadaran, pemahaman diri kita bahwa kita orang berdosa. 当我们看路加福音第13章的时候， Pada saat kita membuka Lukas pasal 13, 有几个人来到耶稣的面前， ada beberapa orang datang kepada Yesus. 他们把一件的事情告诉耶稣。 Mereka memberitahukan kepada Yesus satu peristiwa. 什么事情呢？ Apa itu? 就是比拉多把一些加利利人把他杀死。 Yaitu Pilatus telah membunuh beberapa orang Galilea. 而且这些人的血是插在他们献祭的血里面。 Dan darah yang mereka kucurkan itu dicampur dengan darah yang mereka persembahkan. 那一般的解经家他这么样说， Para penafsir Alkitab ada yang mengatakan demikian. 那这一些加利利的人，他来到圣殿里面献祭， Orang-orang Galilea ini datang mempersembahkan korban di rumah Bait Allah. 所以他们就杀了羊或者牛，把血拿出来。 Mereka telah membunuh domba atau kambing dan kemudian darahnya dikucurkan. 但是很可能他们有犯什么错误， Kemungkinan besar mereka melakukan kesalahan. 所以比拉多就派人
把他们在圣殿里面把他杀死。 Maka Pilatus pun mengutus orang untuk membunuh mereka. 而且他的血插在他们献祭的血里面。 Dan darah yang mereka persembahkan dicampur dengan cucuran darah dari mereka yang telah dibunuh. 这个变成一种轰动众人的消息。 Dan ini merupakan satu peristiwa yang sangat menggemparkan. 所以这些的人把这个消息就带到耶稣的面前。 Maka orang-orang ini pun menyampaikan berita ini kepada Yesus. 但是当他们把消息带给耶稣的面前的时候， Tetapi pada saat mereka menyampaikan berita ini kepada Yesus, 实际上在他们心里有一种的想法， sebenarnya di dalam hati mereka itu ada satu pemikiran. 这一些被比拉多所杀的人，他们的罪一定是更多的。 Orang-orang yang dibunuh oleh Pilatus pasti dosanya lebih banyak dari dosa orang-orang yang mengabarkan berita 那 ini. 我们这些的人一定比他更好， Kami ini pasti lebih baik dari mereka. 所以他把这个消息告诉耶稣。 Oleh sebab itu dia memberitakan peristiwa ini kepada Yesus. 但是耶稣怎么样反应呢？ Tetapi bagaimana respon Yesus? 耶稣对他们说 Yesus mengatakan,：“ 你以为那些加利利被比拉多杀的人，他罪比较多吗？ Apakah sangkamu bahwa dosa-dosa orang yang dibunuh ini lebih banyak darimu?” 耶稣说不是。 Yesus mengatakan tidak. 但是如果你不悔改的话， Tetapi bila engkau tidak bertobat, 你也是照样要受到刑罚。 maka engkau akan mengalami penghakiman yang sama. 耶稣的意思是什么呢？ Apa maksud Yesus? 所有的人都犯罪。 Semua orang telah berdosa. 是的，这个加利利被杀的人他犯罪， Ya, orang Galilea yang dibunuh ini sudah melakukan kesalahan. 但是你这个报信息的人，你也是犯罪。 Tetapi engkau sebagai pemberita peristiwa itu, engkau juga orang berdosa. 所有的人都是犯罪， Semua orang telah berdosa. 我们活在罪恶里面， Kita hidup di dalam dosa. 刑罚是在我们的前头。 Penghakiman itu sudah ada di hadapan kita. 如果你看不清楚的话， Bila engkau tidak jelas melihatnya, 你马上也是要受到同样的刑罚。 maka engkau akan segera mengalami hal yang sama. 所以耶稣要把这些的人的眼目打开， Oleh sebab itu Yesus bermaksud membuka mata pikiran mereka, 让他们也是看到他们本身也是一个罪人， supaya mereka dapat melihat bahwa diri mereka juga adalah orang-orang berdosa, 而且他们是在罪恶的危险里面。 dan mereka ada di dalam bahaya atau ancaman dosa. 如果他们不快的悔改的话， Bila mereka tidak buru-buru bertobat, 那他们也是同样受到这个刑罚。 maka mereka pun akan mengalami hukuman yang sama. 悔改是常常从我们心里了解、误解，我们真的里面有罪。 Pertobatan selalu dimulai dari dalam hati kita yang menyadari bahwa kita berdosa. 让我们愿意来到主的面前。 Kiranya kita mau datang ke hadapan Tuhan. 当我们看诗篇第51篇的时候， Pada saat kita membaca Mazmur 51, 那边讲到 di situ dikatakan 大卫悔改的这个一种的诗篇。 ini merupakan satu Mazmur pertobatan dari Raja Daud. 我们知道大卫是一位很伟大的人， Kita tahu bahwa Raja Daud merupakan seorang tokoh yang agung. 他是上帝恩膏的人， Dia adalah orang yang Tuhan urapi. 他写了那么多的诗篇， Dia menulis begitu banyak Mazmur. 在150篇的诗里面，一半是他写的。 Di dalam 150 Mazmur yang ada di dalam Alkitab, separuhnya ditulis oleh Daud. 他是一个属灵伟大的人， Dia adalah tokoh rohani yang agung. 他的灵命非常的丰富， Kerohaniannya sangat melimpah. 他与上帝有密切的关系， Dia memiliki hubungan relasi pribadi yang dekat, 他才能够把这些的诗写出来。 sehingga dia sanggup menuliskan isi hati Tuhan melalui Mazmur. 而且这个诗篇是在世世代代不断的造就人，帮助许多的人。 Dan Mazmur-Mazmur ini sepanjang masa telah memberkati begitu banyak orang. 这个是不是大卫幻想写出来的诗？ Ini bukanlah Mazmur yang hanya di dalam pikiran Daud.
但是是他的经历是跟上帝有关系，这种属灵的经验写出的东西。 Tetapi ini merupakan ekspresi dari pengalamannya bersama Tuhan. 所以这个诗呢，就能够永久的不断造就许多的人。 Oleh sebab itu Mazmur ini dapat kekal dan selamanya memberkati begitu banyak orang. 证明这个大卫本身也是有非常好的灵命，他才能够写出这些的诗。 Dari apa yang dia tulis, maka kita dapat melihat bahwa Daud memiliki kerohanian yang sangat baik. 是的，他是很伟大的人， Memang dia adalah seorang yang agung, 但是他不是完全圣洁无罪的人。 tetapi dia bukanlah manusia sempurna yang tidak berdosa sama sekali. 他跟你跟我也是一样的人， Dia sama seperti saudara dan saya. 他也是有做出很多不对的事情来， Dia juga melakukan banyak hal yang tidak benar. 而且他曾经谋杀他一个下面的兵丁，就是乌利亚， Dia bahkan pernah membunuh bawahannya yaitu Uria 然后把他的妻子就是别是巴把他拿过来做他 dan 的妻。 memperistri Batseba yaitu istri Uria. 当他会这样做的时候呢， Pada saat Daud melakukan hal ini, 在上帝的眼前，圣经说这个是一个恶的事情， di mata Tuhan ini adalah hal yang jahat. 所以上帝就差遣拿单先知到大卫的面前， Oleh sebab itu Tuhan pun mengutus Nabi Nathan kepada Daud 警告他，告诉他你已经犯罪了。 dan memperingatkan kepada dia, memberitahukan kepada dia bahwa dia telah berdosa. 如果当时是你是大卫或者我是大卫的话， Nah, di saat itu apabila saudara atau saya yang menjadi Daud, 你会怎么样反应呢？ bagaimana respon kita? 是否我们叫我们的下部把这个拿单先知的头砍掉就好了？ Apakah kita menyuruh bawahan kita bunuh saja si Nathan atau potong saja kepalanya, penggal saja kepalanya, 事情就解决了， maka semua persoalan selesai 因为他是国王， karena dia adalah raja. 一切的权柄就在他的 Segala 手下。 kuasa ada di tangannya. 但是大卫没有这样做， Tapi Daud tidak melakukan demikian. 他谦卑下来， Dia merendahkan diri. 他对主说 Dia katakan kepada Tuhan, 他说主啊， Tuhan, 我已经犯罪了， aku telah berdosa. 我对你已经做错事情， Aku telah melakukan kesalahan kepadamu. 求你接近我们， Tolong ampuni aku, 更新 sucikan aku, 更新我， perbaharui aku, 让我有力量来为你而活， supaya aku punya kekuatan untuk dapat mengatasi hal ini. 让我在下一代的人能够传讲你的信息。 Supaya saya dapat mengabarkan beritamu kepada orang-orang generasi penerus. 这个是大卫愿意悔改的心， Inilah hati Daud yang mau bertobat. 所以大卫这样蒙上帝祝福。大卫这样蒙上帝祝福。 Oleh sebab itu, sikap hati yang demikian membuat Tuhan memberkati Daud. 大卫蒙上帝祝福，不是他一个没有罪的人，不是这样的 Daud 问题， diberkati oleh Tuhan bukan karena dia manusia tidak berdosa, 但是他有一颗愿意悔改的心。 tetapi dia memiliki hati yang mau bertobat. 有一些人把大卫的生命跟扫罗的生命对比， Ada orang yang membandingkan hidup Daud dan hidup Saul, 那第一个国王跟第二个国王， raja pertama dan raja kedua. 那当扫罗被上帝拣为国王的时候， Pada saat Saul dipilih Tuhan menjadi raja, 他充满的权柄， dia penuh dengan kuasa. 上帝祝福他。 Tuhan memberkati dia. 但是一天过了一天， Tetapi sehari demi sehari telah berlalu, 他的灵命一直降落， kerohaniannya pun semakin menurun, 一直降落。 terus menurun. 最后上帝说：“我拒绝这个扫罗， Akhirnya Tuhan mengatakan, aku menolak Saul, 但是我拣选这个大卫。 tetapi aku memilih Daud. ”当大卫被拣选的时候， Pada saat Daud dipilih 他是 Tuhan, 还年轻的， dia masih muda, 没有什么势力， dia tidak punya kuasa, 但是他依靠上帝， tetapi dia bersandar kepada 慢 Tuhan. 慢他一直登上高山走， Setahap demi setahap dia terus memanjat semakin tinggi, 然后上帝不断与他同在， dan Tuhan terus menyertainya. 最后他成为一个最有势力、上帝最使用的人。 Akhirnya dia menjadi orang yang sangat berkuasa, orang yang paling dipakai oleh Tuhan. 这个两个人的分别在哪里呢？ Apa perbedaan kedua orang ini? 就是他们一个是不愿意悔改，但是大卫愿意在主的面前悔改。 Nah, kita lihat bahwa Saul tidak mau bertobat, sedangkan Daud
dia mau bertobat. 个培理就是 Billy Graham， 他曾经写了一本书， Billy Graham pernah menulis sebuah buku. 那个书的名就是7种最严重的罪。 Bukunya yang berjudul dalam bahasa Indonesia 7 dosa maut. 那什么意思？7种很严重的罪呢？ Apa artinya 7 dosa maut? 是最多人犯的罪， Yaitu dosa yang paling sering dilakukan 而 oleh 且对我 manusia, 们生活是最危险的。 tetapi sangat berbahaya bagi manusia. 这7种的罪恶是什么呢？ Apa saja dosa itu? 就是骄傲、 Yaitu dosa kesombongan, 贪心、 dosa ketamakan, 嫉妒、 dosa iri hati, 愤怒、 dosa amarah, 情欲， dosa hawa nafsu, 还有吃东西好像很这个贪心贪吃的这个意思， yaitu dosa kerakusan 还有懒惰， dan dosa kemalasan. 这个是7种最多人犯的罪， Ini adalah 7 dosa yang paling sering dilakukan oleh manusia 而且带给人很多很多的麻烦。 dan membawa banyak kesusahan bagi 今 manusia. 天我们来到主的面前， Hari ini kita datang ke hadapan Tuhan. 我们审查我们自己， Mari kita introspeksi diri. 是否这些的罪也是有在我们里面， Apakah dosa-dosa ini masih membelenggu kita 让我们没有办法成长， sehingga kita tidak dapat bertumbuh? 我们活在压力里面， Kita masih di bawah tekanan dosa-dosa ini 因为我们没有办法解决这个罪的缠绕这个问题。 karena kita tidak sanggup terlepas dari belenggu dosa ini. 那我是从西加里曼丹长大的。 Saya dibesarkan di Kalimantan Barat. 那如果你们去过坤甸的话， Kalau saudara pernah pergi ke Pontianak, 那坤甸跟这个香丹，就是我们说新葡萄牙，新葡萄牙有一条河把它隔开，就是这个嘎布瓦河。 maka kita akan tahu bahwa Sungai Kapuas itu memisahkan Pontianak dan Siantan. 那以前如果我们要从这个香丹要到坤甸pon蒂亚纳的话， Nah, kalau dari Siantan kami mau datang ke Pontianak, 要经过这条河， maka kami perlu melalui Sungai Kapuas ini. 有大的船把我们从这一岸带到那一岸去。 Ada kapal besar yang membawa kami dari daratan sini menuju ke daratan satu lagi. 但是也是有一种小船，我们叫perahu，小型的船。 Ini merupakan sebuah perahu kecil. 另外还有一种就是小型的船。 Ya, jadi ada 2 jenis kapal, ada yang kapal besar, ada yang perahu kecil. 这个是用人的手来爬的船。 Ini adalah perahu yang didayung oleh manusia. 所以当我们用这个小船坐过这个河的时候呢， Nah, saat kami menaiki perahu kecil ini melalui sungai ini, 会被那个这个水浪冲来冲去，就有一点的危险。 arus sungai yang besar itu cukup membahayakan. 那有一个爬船的人， Ada satu orang yang mendayung perahu, 他已经坐得很累了， dia sudah sangat capek. 所以他就停下来到一个那个咖啡店那边喝咖啡。 Maka dia pun berhenti di sebuah coffee shop untuk minum kopi. 但是他也是喝一点这个酒， Tetapi dia juga minum sedikit arak. 所以喝了之后呢，他就好像一点昏昏迷迷， Nah, setelah minum dia pun mulai berasa agak terhuyung-huyung, 所 agak 以他 mabuk. 就马上到他的船那边去， Maka dia pun langsung kembali ke perahunya. 他要把这个船带到那一岸去， Dia mau membawa perahunya untuk mendarat ke tempat yang lain. 但是一直爬这个船为什么不动呢？ Tetapi dia terus mendayung, tetapi kapalnya tidak bergerak. 已经半个小时， Sudah setengah jam, 一个小时， bahkan 1 jam. 已经出了大汗小汗， Dia sudah berkeringat. 已经比较清明清楚了。 Akhirnya setelah dia jelas melihat 为什么这个 sekeliling, 船不动呢？ mengapa kapal ini tidak bergerak? 哦，原来它的绳子还绑在这个岸的棍那边呢。 Ternyata kapalnya masih terikat dengan tiang yang ada di darat. 因为他当进去的时候，他已经一点昏迷，所以说他没 Karena 有 waktu 去注 dia 意。 masuk itu dia udah sedikit agak mabuk, agak pusing. 那如果这个绳子没有绑开的话， Nah, kalau tali ini tidak dibuka, 一天一年那个船也是不会动的。 maka sehari pun bahkan setahun pun dia tidak akan bisa menggerakkan kapal ini. 这个也是描写我们基督徒的灵命成长的问题。 Ini juga melukiskan kerohanian kita sebagai orang Kristen. 如果还有罪恶绑着我们的话，
Kalau masih ada dosa yang menghambat kita, 我们没有办法成长， kita tidak akan bertumbuh. 我们没有办法进入上帝更大的恩典，上帝更大的真理。 Kita tidak akan sanggup untuk masuk ke dalam anugerah Tuhan yang lebih besar, kebenaran Tuhan yang lebih besar. 所以上帝呼召我们， Oleh sebab itu Tuhan memanggil kita 让我们回到他的面前， supaya kita kembali ke hadapannya 愿意依靠他， untuk mau bersandar kepada Dia, 洁净我们的罪过。 untuk menyucikan kita dari dosa-dosa kita. 罪是一个很大的势力， Dosa itu merupakan sebuah kuasa yang sangat besar. 当他掌管我们的心的时 Pada 候， saat Dia menguasai hati kita, 我们无法把它解开， kita tidak sanggup membukanya. 我们的人力胜不过这个罪恶的势力。 Kekuatan kita sebagai manusia tidak sanggup terlepas dari kekuatan dari dosa. 所以耶稣一定要来到这个世界， Oleh sebab itu kita butuh Yesus untuk datang ke dunia 他 ini. 愿意死在这个十字架上， Dan Yesus telah datang dan rela mati di atas kayu salib. 把这个罪恶的势力打败。 Dan Dia mengalahkan kuasa dosa. 那当我们依靠他的势力的时候， Sehingga pada saat kita mengandalkan kuasa Kristus, 我们才能够解决这个罪恶的问题。 maka kita baru dapat menyelesaikan masalah dosa kita. 第二个事情我们要学习的， Pelajaran kedua yang kita dapat adalah 就是是否我们的生命已经结出果子了吗？ apakah hidup kita telah menghasilkan buah kehidupan bagi Tuhan. 当我们看路加福音第13章第6到第9节的时候， Pada saat kita melihat Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9, 耶稣另一个讲一个例子， Yesus membuat satu perumpamaan lain, 讲到一棵这个无花果的树， yaitu sebuah pohon ara. 但是它是种在葡萄园里面。 Pohon ara ini tumbuh di dalam kebun anggur. 这个什么意思呢？ Apa artinya? 这个意思，上帝有一个特殊的恩典， Yaitu Tuhan memberi anugerah khusus. 它是应该种在葡萄园的外面。它应该是种在葡萄园的外面的， Seharusnya dia itu tumbuh di luar kebun anggur. 因为它不是葡萄树， Karena dia bukan pohon anggur, 但是它的主人把它种在葡萄园里面。 tetapi tuan dari kebun anggur menanamkan pohon ara ini di dalam kebun anggur. 就是说，一种特殊的恩待，一种特殊的恩典。 Artinya pohon ara ini mendapatkan sebuah anugerah khusus. 但是它的主人3年已经来到这个葡萄树里面找果子，找不着。 Tetapi sudah 3 tahun si tuan pemilik kebun anggur ini mencari buah dari pohon ara ini, 而且找不着， tetapi tidak mendapatkannya. 然后主人说要把它砍掉， Maka tuan pun mengatakan dia akan memotong, menebang pohon ini. 当主人说要把它砍掉的时候呢， Pada saat pemilik kebun mengatakan mau menebangnya, 他再得着另外一个恩典， dia mendapatkan satu anugerah baru lagi, 就是那个处理葡萄园的人对他说，再给他1年。 yaitu pengurus kebun meminta anugerah untuk memberi 1 tahun lagi. 不是单单加上1年， Bukan hanya menambah 1 tahun, 但是也是给他肥料， tetapi akan ditambahkan pupuk 让他真的能够把果子结出来。 supaya dia sanggup menghasilkan buah. 但是如果再1年也没有结果子的话， Nah, kalau setahun lagi tetap tidak berbuah, 那真正就把它砍掉好 maka 了。 dia sudah pasti akan ditebang. 各位弟兄姐妹， Saudara yang terkasih, 我们的生命就是好像一条树， demikianlah hidup kita seperti pohon ini. 上帝已经拯救了我们， Tuhan telah menyelamatkan kita. 给我们一条的生命， Tuhan memberikan hidup kepada kita. 不是单单给我们这个新的生命， Bukan hanya memberi hidup baru kepada kita, 但是上帝是把种种的恩典临到在我们的身上。 tetapi Tuhan juga menganugerahkan berbagai anugerah kepada kita. 好像约翰福音第1章那边说， Seperti di dalam Yohanes pasal 1. 我们在基督里面得着上帝的恩典，并且恩上加恩。 Di dalam Kristus kita mendapatkan anugerah dari Tuhan
bahkan anugerah demi anugerah. 我们得着一种的恩典，加上另外一种的恩典，所以上帝把各种的恩典临到给了我们的身上。 Kita sudah mendapatkan anugerah ini, tetapi Tuhan tambahkan lagi anugerah yang lain. 比方说，上帝给我们和睦的家庭， Misalnya Tuhan memberikan kepada kita keluarga yang damai. 上帝给我们良好的教会， Tuhan memberikan kepada kita gereja yang baik. 上帝给我们聪明智慧， Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada kita. 上帝给我们钱财， Tuhan memberikan kekayaan. 上帝给我们力量， Tuhan memberikan kekuatan. 上帝给我们健康的身体， Tuhan memberikan kepada kita kesehatan yang baik. 这个都是恩典， Ini semua adalah 就是 anugerah, 恩上加恩， yaitu anugerah ditambah anugerah. 各种的恩典，上帝临到我们的身上。 Dan Tuhan telah mencurahkan berbagai anugerah kepada 但是 kita. 它的目的是什么呢？ Tujuannya untuk apa? 让我们的生命得着这些的恩典时候，结出很多的果子来。 Supaya setelah kita mendapatkan anugerah-anugerah ini, kita dapat menghasilkan buah-buah. 好像刚才的无花果树， Seperti pohon ara tadi. 它已经得着很多一种特殊的恩待， Dia telah mendapatkan satu perlakuan yang khusus. 但是它还不能够结出果子来， Tetapi dia tetap belum bisa berbuah. 所以主人说最后要把它砍掉。 Oleh sebab itu pemiliknya mengatakan akan menebangnya. 意思说这个机会是有限的。 Artinya kesempatan selalu terbatas. 我们今天的生活也是如此， Demikian juga dengan kehidupan kita 上 saat 帝 ini. 给了我们很多的机会， Tuhan telah memberi banyak kesempatan kepada kita. 上帝已经给了我们很多力量。 Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kita. 但是今天上帝会问我们说， Tetapi hari ini Tuhan bertanya kepada kita, 在你的生命里面是否已经结出了果子吗？ di dalam hidupmu, apakah engkau telah menghasilkan buah-buah kehidupan? 你怎么样回答上帝？ Bagaimana jawaban Anda? 有没有你结出爱的果子？ Apakah Anda menghasilkan buah kasih? 有没有你结着顺服的果子？ Apakah Anda menghasilkan buah ketaatan? 有没有结出福音的果子？ Apakah Anda menghasilkan buah Injil? 有没有你结着圣洁的果子？ Apakah Anda menghasilkan buah kekudusan? 有没有你结的这种愿意侍奉上帝这种的果子？ Apakah Anda juga menghasilkan buah yang ingin melayani Tuhan? 那上帝问你有没有结出果子， Tuhan menanyakan pertanyaan demikian kepada saudara sekalian. 你怎么样回答？ Bagaimana jawaban saudara? 如果你说没有的话， Kalau saudara katakan tidak, 很可能就是好像那个无花果树，上帝说再给你1年。 kemungkinan besar Tuhan mengatakan, saya masih memberi satu kesempatan 1 tahun kepada Anda. 但是时间仍然有限的， Tetapi waktu itu sangat terbatas. 所以我们要很快的来到主的面前， Oleh sebab itu, mari kita buru-buru datang ke hadapan Tuhan. 说主啊，我愿意悔改， Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau bertobat. 我愿意结出生命的果子。 Saya mau menghasilkan buah kehidupan. 在宣教士的历史里面， Di dalam sejarah para misionari, 有一位很伟大的宣教士， ada seorang 呀， misionari yang terkenal, 名叫李文斯顿， namanya Livingstone. 他是一个英国人， Dia adalah orang Inggris. 但是27岁之后， Tetapi setelah dia berusia 27 tahun, 他把他的生命献给上帝， dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. 他来到非洲这个地盘， Dia datang ke daratan Afrika, 为上帝传讲福音， mengabarkan Injil di sana, 关怀当地的人。 memberi perhatian kepada orang-orang setempat. 在100年前， 100 tahun yang lalu, 这个交通没有那么发达， transportasi masih belum semaju sekarang. 所以他没有办法坐好像很快的飞机。 Jadi dia tidak dapat menaiki pesawat yang begitu cepat sampai. 如果他到那个非洲的地方， Dia mau dari Inggris menuju ke Afrika, 要用很长的时间， dia harus memakai waktu yang panjang. 然后到非洲这个地皮的时候， Dan saat dia sampai ke daratan Afrika, 他是用走路或者用水路比较多，这样来侍奉上帝。 dia pergi ke berbagai tempat dengan berjalan kaki atau melalui air. 那他做了39年的时间， Dan dia melayani selama 39 tahun. 他走遍大概10个国家， Dia mengelilingi 10 negara. 走了1万
多公里的路，不是飞机的路，他在走的路。 Kakinya telah berjalan 10.000 kilometer lebih. 当他年老的时候， Di saat di hari tuanya, 他对他那个当地非洲的统工说 dia mengatakan kepada rekan-rekan sekerjanya di Afrika, 他说如果有一天上帝接我回天家的话， bila suatu hari Tuhan menjemput saya kembali ke surga, 你把我的遗体这个尸体这个带回到英国那边， bawalah jenazahku ke Inggris, 因为我是英国人， karena aku adalah orang Inggris. 我这个肉体是英国种， Saya punya jin orang Inggris. 但是你把我的心挖出来， Tetapi hati saya coba dikorek keluar, 你放在这个非洲的土地里面， kuburkan di tanah Afrika. 为什么呢？ Mengapa? 虽然我是英国人， Walaupun saya seorang Inggris, 但是我的心是爱这个土地的人， tetapi hati saya mengasihi orang-orang yang ada di daratan ini. 所以我愿意来到这边传福音， Jadi saya rela datang ke sini untuk mengabarkan Injil. 我愿意付起很多的代价， Saya rela membayar harga. 这个是上帝的爱， Inilah kasih Allah. 也是基督来到这个世界的爱， Juga merupakan kasih Kristus datang ke dunia ini. 愿意牺牲的爱， Sebuah kasih yang rela berkorban 为了要拯救我们的爱。 untuk menyelamatkan kita 那 semua. 这种的爱也有在这个李温西顿的心里面。 Kasih Kristus yang demikian ada di dalam hati Livingstone. 所以他说你把我的心挖出来放在那个土地里面。 Oleh sebab itu dia mau mengorek hatinya untuk ditanamkan atau dikubur di tanah Afrika. 表明他真正爱那一边的人。 Dari sini kita dapat melihat betapa dia mengasihi orang-orang di Afrika. 真的有一天他被主呼召， Dan suatu hari dia telah dipanggil oleh Tuhan. 然后他的尸体带到英国的国家， Jenazahnya dibawa ke Inggris 在殡仪馆放了几天。 dan ditaruh di funeral home 在英国那边。 di Inggris. 那有一件很特殊的事情， Dan ada satu hal yang sangat spesial. 就是在几天他的他的尸体放在那边的时候， Selama jenazahnya disemayamkan di sana, 有一个像他这样年老的伯伯在这个棺木旁边一直哭。 ada seorang tua yang seumur dengan Livingstone berdiri di samping jenazahnya dan terus menangis. 从第一天到最后一天那边哭， Dari hari pertama sampai hari terakhir, dia terus menangis. 所以那一些的新闻记者就觉得很奇怪，为什么这个人那么伤心呢？ Dan para wartawan pun merasa heran mengapa orang ini begitu bersedih hati. 然后就问他说 Kemudian bertanya kepada bapak ini, 你为什么这几天这样哭呢？ mengapa engkau berapa hari ini terus menangis? 他就把他心里的话讲出来。 Maka dia pun mencurahkan isi hatinya. 他说我从年轻是跟这个李文西顿好朋友。他说 Dia bilang dari muda saya itu berteman baik dengan Livingstone. 那27岁的时候， Waktu dia berusia 27那个 tahun 李文西顿他选择到非洲去侍奉上帝。 dan Livingstone membuat keputusan untuk melayani di Afrika. 30多年，他结出许多的果子。 Dan selama 30 tahun lebih dia telah menghasilkan banyak buah. 现在他回到上帝的面前， Dan saat ini dia kembali ke hadapan Tuhan. 得着这个荣耀生命的冠冕。 Dan dia akan mendapatkan mahkota yang kekal. 但是我这个人呢， Tetapi saya 把我这个几十年的时间都是这样浪费过去了。 telah menyia-nyiakan hidup saya puluhan tahun ini. 我没有做什么东西， Saya tidak melakukan 现 apa-apa. 在已经年老了， Sekarang saya sudah di usia senja. 没有办法了， Saya sudah tidak berdaya 我才 lagi. 觉悟， Baru sadar. 我才要侍奉上帝。 Saya baru mau melayani 时间 Tuhan. 已经过去了， Tetapi waktu sudah berlalu. 力气已经没有了， Sudah tidak ada lagi 所以他 energi. 说我这样哭。 Oleh sebab itu saya menangisi diri saya. 各位弟兄姐妹， Saudara yang terkasih, 这个是所谓的忌讳。 inilah
yang kita sebut sebagai kesempatan. 如果过去的话， Kalau kesempatan telah berlalu, 我们没有办法带回来。 kita tidak dapat mengembalikannya. 上帝问我们说：“今天有没有结出果子？ Hari ini Tuhan bertanya kepada kita, Jika apakah Anda telah hanya- menghasilkan buah? 如果还没有结出果子的话， Kalau masih belum, 耶稣说：赶快悔改， Yesus mengatakan, buru-burulah bertobat, 整顿我们的生命， segera atur kembali hidupmu, 为上帝而活。 hidup bagi Tuhan. 因为机会难留， Karena kesempatan tidak bisa ditahan, 过去就不能够再回来。 yang berlalu tidak akan kembali. 从这个路加福音第13章第1到第9节， Dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9, 我们学习到3个很重要的功课。 kita memetik 3 pelajaran penting. 第一方面， Yang pertama, 悔改是解决我们罪恶的途径。 pertobatan adalah jalan menuju solusi dosa. 如果我们没有来到主的面前悔改的话， Kalau kita tidak datang ke hadapan Tuhan dan bertobat, 我们仍然被罪恶捆绑， kita tetap akan dibelenggu oleh dosa. 我们的生命不自由， Hidup kita tidak akan bebas. 我们没有办法享受人生真正的意义。 Kita tidak sanggup, tidak akan bisa menikmati makna kehidupan yang sesungguhnya. 第二个意思， Arti yang kedua, 悔改是我们生命更新的途径。 pertobatan merupakan satu jalan menuju pembaharuan hidup. 我们的生命不断需要更新， Hidup kita perlu terus-menerus diperbaharui. 如果没有更新的话， Kalau tidak diperbaharui, 我们罪加罪在我们的里面， maka dosa-dosanya itu akan terus bertambah, dosa-dosa kita. 问题加上问题， Masalah demi masalah. 所以我们的生命觉得很重，很难走这一 Maka 条生命。 hidup kita itu berasa seperti penuh dengan beban, sulit untuk 我 menjalaninya. 们需要灵命的更新， Kita membutuhkan pembaharuan hidup, 生命的更新，生命的更 kehidupan 啊， yang kerohanian yang terus diperbaharui, 让我们重新得力， supaya kita mendapatkan kembali kekuatan, 透过我们来到上帝的恩典的门 yaitu 口。 melalui pertobatan kita datang ke hadapan Tuhan. 那第三点， Poin yang ketiga, 透过悔改，使我们的生命能够结出许多的果子。 melalui pertobatan maka kita sanggup menghasilkan buah-buah kehidupan. 如果我们要真正审查我们的人的话， Kalau kita mau sungguh-sungguh introspeksi diri, 有没有我们结出果子的话， apakah kita sudah menghasilkan buah-buah kehidupan? 我们就愿意依靠上帝。 Maka kita sadar kita harus bersandar kepada Tuhan. 如果还没有结出果子的话， Kalau kita masih belum menghasilkan buah roh, 我们要多为上帝结果子。 kita harus berbuah bagi Tuhan. 再过几个礼拜，我们要纪念主耶稣的受难， Beberapa minggu lagi kita akan memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus. 也是要庆祝主耶稣的复活。 Kita juga akan memperingati hari kebangkitannya. 当我们纪念主耶稣的受难的时候， Pada saat kita mengingat akan memperingati akan kesengsaraannya, 我们就想到耶稣愿意担起这样大的困难， maka kita disadarkan bahwa Yesus mau menanggung kesulitan yang begitu besar, 流出他的宝血 dan dia mencurahkan darahnya yang kudus 是为了救赎我们， supaya dia dapat menebus kita, menyelamatkan kita. 好像我们用我们最大的力量把我们的孩子在困难里面救出来。 Seperti orang tua yang dengan kekuatan penuh menyelamatkan anaknya. 耶稣这样来到这个世界， Demikianlah Yesus datang ke dunia 来 ini. 拯救我们从罪恶里面能够出来。 Dia datang menyelamatkan kita dari dosa. 但是如果他拯救了我们， Dan bila dia sudah menyelamatkan kita, 我们还犯罪， tapi kita masih terus dalam dosa, 保罗说，我们就是好像第二次把耶稣钉在十字架上。 Paulus mengatakan bahwa kita itu seperti kedua kalinya kita menyalibkan Kristus. 所以，当我们要纪念耶稣的受难的时候， Jadi pada saat kita memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus, 我们求上帝洁净我们的罪， kita mohon Tuhan ampuni, sucikan dosa-dosa 让 kita, 我们不再犯罪。 supaya kita sanggup untuk tidak mengulangi dosa kita lagi. 当我们庆祝耶稣的复活的时候， Pada saat kita memperingati hari kebangkitan 这 Yesus, 个是得胜的日子。 ini adalah hari kemenangan, 耶稣复活的大能 kuasa kebangkitan Kristus 是超过世界天上地上所有的能力的。
这种的能力， jauh melebihi kuasa yang ada di langit maupun di bumi. 超过这个美国或者任何国家这种武器的能力。 Jauh melebihi negara-negara adik kuasa yang memiliki persenjataan yang lengkap. 耶稣复活的能力超过空中所有的能力。 Kuasa kebangkitan Kristus jauh melebihi semua kuasa yang ada di langit semesta. 耶稣用这样的能力托住我们， Dengan kuasa yang demikianlah, maka Yesus menopang kita semua. 所以当我们真正依靠他的时候， Sehingga pada saat kita sungguh-sungguh bersandar kepada Dia, 我们就会真正得到力量。 maka kita pun mendapatkan kekuatan. 虽然世界有很多的问题， Walaupun di dunia ini banyak masalah, 我们前面的生活怎么样走，我们也是不太清楚。 kita juga tidak tahu bagaimana kita menjalani hari-hari kita sebelumnya, hari-hari di depan kita. 但是如果有耶稣复活的能力托住我们的话， Tetapi kalau ada kuasa kebangkitan Kristus menopang kita, 我们就勇敢前行， maka kita pun berani melangkah ke depan. 而且能够得着得胜的生命。 Bahkan kita dapat hidup berkemenangan. 求主帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita. 我们低头祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的天父，我们感谢你。 Allah Bapa yang ada di surga, kami berterima kasih kepadamu. 今天我们能够来到你的面前， Hari ini kami dapat datang ke hadapanmu. 思想你的真理， Kami dapat merenungkan kebenaranmu. 你教导我们愿意悔改， Engkau mengajarkan kepada kami untuk mau bertobat, 依靠你的宝血， bersandar kepada kuasa darahmu yang kudus, 相信耶稣基督复活的能力。 percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. 你的仆人为每一个弟兄姐妹祷告， Hambamu berdoa untuk setiap saudara-saudari. 求你与他们同在， Kiranya Engkau menyertai 住 mereka, 在他们的心中， hidup di dalam hati mereka, 引导他们前面的道路， memimpin jalan-jalan yang ada di depan 让 mereka. 每一个弟兄姐妹 Kiranya setiap saudara-saudari kami 结出许多属灵的果子， dapat menghasilkan buah-buah roh, 荣耀上帝的名， memuliakan nama Tuhan, 发展上帝的国度。 dan memperluas kerajaan Allah. 主啊，垂听我们祷告， Tuhan, dengarlah doa kami. 奉了耶稣基督圣名求， Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin.